Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Masih lagi tajuk besar kita iaitulah ayat-ayat yang berkait dengan ahkamuz zawaj ataupun ahkamun nikah, ya, hukum-hukum kahwinan, ya. Jadi tajuk kita hari ini, subtopiknya iaitulah wasailu mu'alajati syiqaqi bainaz zawjain. Ya, cara ataupun langkah merawat ataupun menyelesaikan permasalahan perbalahan di antara suami isteri. Ya. Jadi jemputlah baca, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من الله فخورا والله العزيز. Kita tengok terjemahan ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah penguasa-penguasa, pengurus-pengurus kepada perempuan-perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab apa yang Allah beri kelebihan sebahagian mereka di atas bahagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dengan sebab mereka lah yang memberi nafkah, yang mengeluarkan belanja hidup daripada harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib, hafizatun lil ghaib. Maka perempuan-perempuan yang baik, mereka adalah orang-orang yang taat, menjaga pula kepada maruah diri ketika ketiadaan suami. Bima hafizallahu, dengan apa yang Tuhan jaga mereka. Wallati takhafuna nusyuzahunna, adapun perempuan-perempuan yang kamu takut mereka melakukan nusyuz, yakni
ketidaktaatan kepada suami, fa'idhuhunna, maka nasihatkan mereka dengan baik, wahjuruhunna, dan tinggalkan mereka fil madaji'i, di tempat tidur mereka, jauhi mereka daripada tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka, ya. Fa in ata'nakum, kalau mereka sudah patuh pada kamu, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan kamu cari jalan alasan untuk menghukum mereka lagi. Innallaha kana aliyan kabira. Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kamu bimbang perbalahan, ya, perpecahan di antara suami isteri berdua ini, fab'athu hakaman min ahlihi, maka utuslah pengadil ataupun pendamai, ya, di kalangan dari keluarga lelaki suami, wa hakaman min ahliha, dan satu pula pendamai dari keluarga perempuan isteri. In yurida islaha, kalau keduanya mahu perdamaian, yuwaffiqillahu bainahuma, Tuhan akan permudahkan untuk mencantumkan semula antara keduanya. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah dia maha mengetahui lagi maha mendalam perkhabarannya, pemberitaannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya. Perhambakan diri kepada Allah dan jangan syirik kepadanya sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa hendaklah berlaku baik. Wabizil kurba, dan juga kepada yang punya kerabat. Wal yatama, juga anak yatim. Wal masakin, golongan miskin. Wal jari dzil kurba, jiran yang punya kaum kerabat. Jiran yang juga kaum kerabat. Wal jaril junubi, dan jiran yang bukan kaum kerabat. Wasahibi bil jambi, juga teman dalam perjalanan. Wabnis sabil, juga orang yang bermusafir. Wal ma malakat aymanukum, dan hamba yang kamu miliki, yang kamu ada pemilikan ke atas mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang sombong, orang yang ego, ya. At-tahlilul lafzi, qawwamuna, qawwam sirah mubalaghah min al-qiyam. Jadi asalnya qaim, qawwam, ya. Al-mubalighu bil qiyami 'ala al-amri, yang melaksanakan urusan dengan banyaknya ataupun dengan bersungguhnya, ya. Di mana hifzihi wa riayah. Jadi qawwamun daripada qaim dengan mana hafiz, dengan mana ra'i, ya, penaung, penjaga. Farrajulu qawwamun 'ala imra'atihi kama yakumul wali 'ala ra'iyati. Jadi lelaki penguasa ke atas perempuan sebagaimana pemerintah penguasa ke atas rakyat. Bil amri wan nahi, dia boleh suruh, dia boleh larang. Wal hifzi was siyanah, dia kena jaga dan dia kena pelihara. Okey. Qanitat, aslul kunuti dawamut ta'ah. Jadi qanitat daimat al-muti'ati daiman, ya. Qanitat yang tunduk sentiasa, yang patuh sentiasa. Kunut maknanya dawamut ta'ah, patuh sentiasa. Maksudnya muti'atun lillahi wa li azwajihinna, ya, patuh pada Allah, patuh pada suami. Nusyuzahunna isyanahunna. Nusyuz dengan makna isyan, maknanya melanggar, ya, ataupun tidak patuh. Wa tarafu'uhunna, dia menganggap dirinya tinggi. An ta'atikum, tidak mahu patuh. Lagi bawah tu, fa'izuhunna ay zakiruhunna,
peringatkan mereka bima aujaballahu alaihi, dengan apa yang Tuhan wajibkan ke atas perempuan, iaitulah at-ta'ati wa husnil isyrati, patuh dan layanan baik kepada suami. Al-madaji' al-muradu bihajril madaji' hajrul firash, ya. Tinggalkan tempat tidur, wal mudaja'ah dan menyetubuh, ya. Syiqaqu asyiqaqu al-khilafu, ya, perbalahan, al-adawah, permusuhan, ya. Hakaman al-hakam man lahu haqqul hukmi, ya. Seorang yang ada hak untuk buat keputusan, wal fasl, dan memberi kata putus, bainal khasmain, di antara dua musuh mutanazi'ain yang berbalah. Al-jarul junubi, jiran, al-jarul ba'id, jiran tapi jauh, maksudnya jiran dekat, ba'id jadi dari segi kekeluargaan, ya, dia bukan daripada ahli keluarga, cuma berjiran. As-sahibu bil jambi ar-rafiqu fi safar, ya, teman dalam musafir ataupun fi talabil ilm, dalam ataupun syarik, rakan sekutu dalam perniagaan. Lagi? Mukhtalan al-mukhtal al-batiru fi masyiyatihi, ya, yang sombong ketika berjalan. Al-fakhur al-muftakhiru al-nas bi kibrihi, yang sombong kepada orang dengan keegoan. Okay, mana ijmali kita tinggal. Awak baca, ya. Kita dah terjemah. Awak tengok, ya. Sababun nuzul, ya, nazalat al-ayatul karimatu fi Sa'd bin Rabi' ma'amra'atihi Habibah binti Zaid. Kana Sa'dun minan nuqaba'i wa huma minal ansari. Okay. Jadi kisahnya Sa'ad dan istrinya Habibah. Sa'ad pula di kalangan nuqaba, di kalangan ketua pemimpin Ansar. Jadi kedua suami isterinya daripada Ansar. Wa dzalika annaha nashazat alaihi fala tamaha. Ceritanya Habibah ini degil, ya, melawan Sa'ad, lalu Sa'ad tampar dia. Fantalaqa abuha ma'ha ila Nabi. Jadi ayah Habibah bawa jumpa Nabi. Faqala afrashtuhu karimati fala tamaha. Dia kata, aku bagi anak baik aku, anak mulia aku, tidur di katilnya, boleh dia tampar anak aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaqtassa min zawjiha. Nabi kata kepada isteri perempuan ini, engkau berhak untuk mengambil kisos daripada suami, maknanya kau boleh tampar dia. Falsarafat ma'abiha litaqtassa minhu. Jadi pergilah perempuan ini bersama bapanya untuk mengambil kisos, iaitu menampar suami dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji'u hadha Jibrilu atani. Dia kata pulang semula. Ini Jibril datang jumpa aku. Dia baca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aradna amran wa aradallahu amran. Aku mahukan sesuatu tapi Allah mahukan benda lain. Jadi salah ijtihad aku tadi. Wallazi aradallahu khair. Apa yang Tuhan mahu itu lebih baik. Farafa'al qisas. Maka dia mengangkat kisos. Maksudnya Habibah tidak berhak untuk menampar balas kepada suaminya Sa'ad, ya. Jadi Sa'ad yang betul. Tengok Quran tu membetulkan suami. Lataifut tafsir. Allala qawamata rijali 'ala nisa bita'lil. Tuhan sebut dua alasan kenapa lelaki mendapat hak qawamah, ya, mendapat hak penaung, penguasa, pentadbir dan mengetuai ahli keluarga. Ahaduhuma wahbiyun. Yang pertamanya ta'lilun wahbiyun. Yang pertamanya ialah kurniaan semata-mata. Memang Tuhan nak bagi. Tak ada sebab pun, tak ada masalah. Tuhan nak bagi. Tuhan kata, kuasa aku untuk bagi kepada siapa-siapa
wahbiyun. Ya, Tuhan beri kepada lelaki untuk menjadi ketua perempuan. Sebab Tuhan kata, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sengaja Tuhan nak bagi lebih. Jadi lelaki dengan perempuan lebih lelaki. Jangan bantah. Wal akhar kasbi. Ya, yang kedua tu usaha. Usaha lelaki. Wa bima anfaqu, dengan sebab usaha mereka yang memberi nafkah. Jadi mereka yang bekerja. Wa awrada al-ibarah bi sighatil mubalagh qawwamuna. Tak bah. Kenapa qawwamuna an-nisa lil isyarah ila kamil riyasah. Jadi bukan kata qaimuna. Qaimu pun dah kuat. Qawwamun menunjukkan kamil riyasah. Jadi keketuaan ini lengkap. Tiada bantahan. Wal wilayah dan kekuasaannya alaihinna, ke atas perempuan, kama yaqulullah ala ra'ayah. Falahum haqqul amru wan nahyi, haqqu amri wan nahyi wat tadbiri wat tadib. Jadi dia ada hak untuk perintah, untuk larang, untuk urus, untuk didik. Wa alaihim kamilul mas'ulah. Dia juga ada tanggungjawab sempurna di atas bahunya. Dari tanggungan di atas lelaki 100%. Untuk apa? Fil hafzi, untuk jaga perempuan. Wariayah, menaungi perempuan. Wasiyanah, dan pelihara perempuan. Wahadha wasir fi maji'il jumlah. Kemudian yang kedua, Sahibul Kasyaf, dia kata zakaru fi fadlir rijali umuran. Disebut bahawa lelaki lebih banyak perkara. Pertamanya al-aqlu, lebih cerdik. Wal-hazmu, lebih tegas. Al-azmu, lebih kuat azam. Wal-quwah, lebih kuat tubuh. Wa anna minhumul anbiya. Kemudian lelaki, semua nabi-nabi semua lelaki. Wa fihimul imamatul kubra. Ya, imam ataupun ketua negara tertinggi mesti lelaki. Wa sura, yang kecil juga. Menteri-menteri pun. Wal jihadu, jihad lelaki, perempuan tak wajib. Wal azanu, azan lelaki, perempuan tak boleh. Khutbah, khutbah Jumaat, lelaki saja. Syahadah fil hudud, saksi dalam kes jenayah, lelaki saja. Kisos pun sama. Waziyadah fil miras, lelaki dapat seganda daripada perempuan dalam pesaka. Wal wilayati fil nikah, wali nikah hanya lelaki. Wa ilaihimul intisab, bin lelaki, ya. Anak dibinkan berlelaki walaupun mak dia yang beranak. Wa razalika, banyak lagi lah. Al-latifatu salisah warada nazmul karimu bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Walau qala bima faddalahum alaihi. Tak apalah, ni tinggal. Tinggal semua ni. Tengok al-latifatu rabi'ah. Lam yadhkurillahu ta'ala fil ayah illa salah. Walam yadhkur ma yuqabiluhu wa huwa at-tafriq baina az-zawjayn fi dhalika latifatun daqiqah. In yurida islahan, ya, kita kata in yurida tafriqan, kalau kedua-duanya mahukan kebaikan, ya. Kita sebut kalau kedua-duanya mahukan perpisahan. Irsyadu minallahi al-hakamain annahu yanbaghi alla yadakhira usan fil islah, menunjukkan bagi dua pengadil ini ataupun dua pendamai ini, dia kena usaha juga untuk damaikan. Jangan ke arah perpecahan sekali-kali ataupun perpisahan, perceraian. Qala az-Zamakhsyari wa innama kana al-hakaman min ahlihima li'anna al-aqrib a'raf bi bawatinil ahwal. Kita ambil situ juga. Kenapa dua pengadil ini mesti daripada keluarga masing-masing? Kerana keluarga lebih mengetahui tentang dalaman urusan. Dia bukan tahu zawahir saja. Mereka tahu bawatin wa atlabu lis-salah, dan kedua daripada keluarga itu lebih bersungguh untuk mencari perdamaian. Tak apalah, tinggal lagi yang kedua. Khususnya al-latifatur sadisah. Tak apa, tinggal ini. Cerita. Ahkam syariah.
Ma hiya al-khutuwat allati arsyada ilaiha al-Islam li syuz al-mar'ah. Jadi, apakah langkah-langkah yang dipandu oleh Islam, yang ditunjukkan oleh Islam untuk menyelesaikan isu nusyuz, perempuan yang degil, ya. Yang pertama, tengok awalan an-nush wal irsyad, nasihat. Yang kedua, al-hujran bi azli firashihi an firashiha, ya. Meninggalkan fitrah, yang menjauhi, dipisahkan tempat tidur suami daripada tempat tidur isteri. Ad-darbu ghairul mubarrihi, ya. Pukul tapi jangan mencederakan. Bisiwak, contohnya pukul dengan kayu siwak, ya. Kayu siwak ni, yalah, kau lidi tu sakit juga, ni tak sakit kayu siwak, ya. Rabi'an idza lam tujdi kullu hadhil wasail. Tujdi, ya, jika tujdi dengan mana tanfa. Jika tidak berfaedah semua cara ini, yang bagi tahkim, maka barulah dimulakan tahkim. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wa amma ad-darbu faqad wadahu alaihi salam. Tengok hukum macam mana. Nabi kata fa'in fa'alna, kalau perempuan tu degil juga, fadribuhunna darban ghairu barrih. Pukul yang tidak mencederakan. Ibn Abbas dan anak muridnya Atta kata bisiwak, dengan kayu siwak sahaja, ya. Siwak, kayu untuk gosok gigi. Okey, lagi. Tinggal surah itu. Lagi. Seterusnya. Okey, hukum yang kedua, tengok. Hal hadhil uqubatu masyru'atun ala tertib. Kemudian hukuman-hukuman ini, adakah disyariatkan secara turutan? Maksudnya, nasihat dulu, kemudian hujran, kemudian darb, ya. Kena ikut turutan ke? Ikhtalafal ulama, ya. Faqala jama'atu min ahli al-ilm annaha ala tertib. Menurut kumpulan besar ulama, dia kena ikut susunan. Dia kena al-wa'zu, kemudian al-hajru, kemudian al-darb, ya. Wa hadha mazhab Syafi'i kata yajuzu tarbuha ibtida' nusyuz. Imam Syafi'i kata boleh dimulakan pukul terus, boleh. Wa man sya'u ikhtilaf baina ulama ikhtilafu fi fa. Man ra'a tartib qala inna wa tartib. Jadi khilaf ulama tentang waw tu. Adakah waw membawa makna tartib ataupun tidak, ya. Wa man dhahaba ila wujubi tartib yara anna zahir lafz yada tartib, ya. Jadi zahir lafaz tu menunjukkan macam ikut susunan, ya. Jadi waradat ala tasabil taraf, nampak dia ikut bertangga, ya, daripada lemah ke kuat. Yalah, nasihat lemah, kemudian lebih kuat sikit meninggalkan tempat tidur, kemudian kuat lagi iaitulah pukul, ya. Wala'alla hadha wal arjah. Tuan kitab kita ni almarhum Muhammad Ali As-Sabuni kata pendapat yang kata tertib ni lebih kuat, ya. Lagi bawah. Al-hukm al-thalith hal yajuzu fil hakamaini an yakuna min ghairil aqarib. Boleh ke pengadil ataupun pendamai datang bukan daripada kaum kerabat? Zahir ayat ini an yakuna min aqarib, disyaratkan mesti keluarga. Hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Wa anna zalika ala sabil wujub. Itu wajib. Walakin al-ulama hamaluhu ala wajhi istihbab. Tapi ulama kita kata sunat sahaja, ya, digalakkan sahaja. Boleh. Iza ba'ath al-qadi hakamain min al-ajanib jaza. Kalau qadi hantar dua penggedamai daripada bukan kaum kerabat juga harus, ya. Lagi tambah.
Disebut kenapa selajak keluarga. Alusi, Imam Alusi, kitab dia Ruhul Ma'ani, ya. Khussal ahlu, kenapa dia khususkan min ahlihi, ahliha, ya. Liannahum atlabu lis-salah wa arafu bi batinil hal, ya. Mereka lebih rajin mencari perdamaian dan lebih kenal permasalahan dalaman, ya. Wa hadza ala salbi istihbab, ini sunat sahaja. Wa inna saba min al-ajani bijaz, kalau dilantik daripada bukan kaum keluarga harus. Okey, lagi al-hukmul khamis, hal lil hakamaini an yufarriqa baina az-zawjaini bil-nus. Boleh ke pengadil ni sampai tahap menceraikan keduanya tanpa izin suami isteri? Mana adakah autoriti ataupun kuasa yang diberi kepada dua pendamai ini sampai tahap boleh menceraikan tanpa izin? Ikhtalaf ulama. Fa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad ila anna laysa lil hakamain an yufarriqa. Jadi Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahawa tak ada. Dua orang ni tak ada kuasa untuk menceraikan illa biridha zaujain. Cerai tetap di tangan suami isteri. Wa dhahaba Malikun ila anna lahuma an yulzima zaujain. Imam Malik kata boleh paksa cerai walaupun tidak diizinkan. Ma yara ya fihi maslahah, kerana dia dah nampak apakah yang maslahatnya. Lagi. Syafi'i ada dua pendapat dalam bab ni, tak tinggal lagi. Kita memang tak baca dalil, ya. Tak larat. Memang banyak dalil dia. Kalau kita masuk dalil memang tak selesai. Lagi. Tengok hukum baru. Okey, habis dah, ya. Ma turshiduhu ilail, apakah pelajaran yang dapat diambil daripada ayat ini? Li zawji haqqu ta'dibi zawjatihi, ya. Suami berhak untuk mengajar isteri. Wa man'iha minal khuruj, dan dia ada hak untuk larang daripada keluar rumah. Ala zawjah ta'atu zawjiha, isteri memang kena patuh suami. Fi hududi ma amara Allah, dalam perkara dalam batasan apa yang Tuhan perintah. Daruratut tahkim idza lam tujdi jami'ul wasail islah, ya. Kepentingan wujudkan jawatan kuasa pendamai kalau semua jalan perbaikan terjadi. Alal hakamain an yabdhula aqsa ma fi wus'ihima lil islah. Kemudian pendamai berdua ini mesti usaha sungguh-sungguh untuk perdamaikan di antara suami dan isteri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.